getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha, cuba melangkah tak ke mana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Kau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku host anda. Sebelum kita mula, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, pastikan meliputi ke atas hidung sehingga ke bawah dagu, kerap cuci tangan dengan sabun dan air serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk menjaga kebersihan. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini anda dah nampak dah cikgu untuk hari ini kan yang tadi menyanyi. Suara sangat sedap. Berikan tepukan gemuruh untuk cikgu AA. Hai cikgu. Sangat sedap lah ego. Memang best. Ingatkan kat konsert tadi. Wow. Okey, sebelum kita mula, mungkin cikgu boleh juga amalkan SOP ya, cikgu. Okey, silakan cikgu. Dan oleh kerana kita berada dalam jarak yang sangat-sangat sesuai iaitu lebih daripada 1 meter, bolehlah kita buka pelitup muka kita. Okey, cikgu. Boleh, Syam. Silakan cikgu, saya pun buka sama. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda simpanlah penutup muka ni di tempat yang sama apabila buka. Jangan simpan atas meja, atas lantai, atas kepala. Jangan. Simpan letak dalam plastik. ya, cikgu. Saya pun akan simpan dalam bekas yang khas lah. Okey, baiklah cikgu, sekarang dah nampak muka cikgu yang sangat kacak. Silakan cikgu, kenalkan diri anda. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Dan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Sean, nama saya Wan Muhammad Akmal bin Mansur. Boleh panggil saya Cikgu AA. Saya guru sejarah anda pada hari ini dan saya mengajar sekarang di SK Putrajaya Persisi 181 Putrajaya. Cikgu, hari ini bukan kita berdua saja kan cikgu? Betul, Sean. Terdapat juga tetamu khas yang ada dalam talian. Kita tengok siapa mereka. Hai. Okey, terdapat di sini ada 5 pelajar ya yang bersama kita. Mungkin lagi seorang tu akan masuk sekejap lagi. Betul. Sekejap lagi dia akan masuk. Mungkin ada masalah teknikal sedikit. Kan? Okey, tak apa. Kita mulakan dulu. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Jangan lupa untuk kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Akil. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Muhammad Akil Daniel bin Muhammad Afizul. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persisi 181. Terima kasih. Dan seterusnya, Christabella. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Christabella beranak Conway dan saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persisi 181. Terima kasih. Dan seterusnya, tak nampak namanya. Fawaz. Fawaz. Ya, Fawaz. Silakan. Hai cikgu, hai Abang Sean. Saya Muhammad Fawaz Wazir bin Muqtaz Zamimi. Saya dari Sekolah Putrajaya Persisi 181. Terima kasih. Dan seterusnya, Jaslyn. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Jaslyn, anak perempuan Raja Tiret. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persisi 181. Terima kasih. Dan seterusnya, Nur Safia. Hai cikgu, hai Abang Sean. Saya Nur Safia Arisa binti Khaira Azni dari SKPP 181. Terima kasih. Dan yang terakhir, sempat pula masuk ya. Nampak sempat, Sean. Ya. Ariz.
Okay, Aris, sila kenalkan diri, Aris. Ya. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Muhammad Aris Anjoya bin Hasnul Rizal dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persis 181. Alright, terima kasih. Dan saya nak tanya kepada anda semua, adakah anda sedia untuk penerokan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda telah pun bersedia. Okey, alright. Okey, baiklah cikgu. Semua dah ready, Sean. Ya kan. Sebenarnya saya nak tanya cikgu, apa sebenarnya yang kita akan teroka pada hari ini? Okey, hari ini kita akan teroka salah satu topik dalam sejarah tahun 6, Sean, iaitu Sukan Kebanggaan Negara. Yang mana kalau dalam buku teks, tajuk dia adalah Malaysia di Persada Sukan. Wow, sebab itulah cikgu yang nyanyi lagu tu kan tadi? Betul, ada kaitannya. Okey. Sekiranya anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita berehat seketika? Tahukah anda? Malaysia merupakan negara Asia pertama yang menganjurkan Sukan Commonwealth pada tahun 1998 di Kuala Lumpur. Bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu AA. Dan untuk hari ini, topik kita yang kita akan teroka pada hari ini adalah Sukan Kebanggaan Negara. Okey, baiklah Cikgu AA, jom kita mulakan penerokaan kita. Alamak, tersasul pula. Teruja sangat ni. Alright. Okey, Sean. Sebelum kita mulakan penerokaan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya suka untuk mengingatkan kepada anak-anak murid saya yang berada bersama saya dalam talian dan juga yang berada di rumah yang mengikuti secara langsung kita pada hari ini untuk sediakan buku teks sejarah tahun 6 terlebih dahulu. Okey, cikgu. Dan seterusnya alat tulis dan juga buku catatan sekiranya anda ingin membuat apa-apa catatan sepanjang siaran langsung ini. Okey, baiklah. Kepada memek kita yang ada dalam talian, buku teks anda dah sedia ke belum? Ada buku teks tak? Angkat sikit buku teks. Jangan cakap terlupa sebab ada kat rumah. Ada, sebab saya dah pesan. Okey, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, baiklah Sean. Untuk penerokaan pertama kita pada hari ini, subtopik pertama kita dalam topik Sukan Kebanggaan Negara atau Malaysia di Persada Sukan ini, adalah bagaimana sukan ini menjadi alat kepada penyatuan, alat perpaduan kaum di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara multiracial ataupun negara berbagai kaum. Jadi, sukan merupakan salah satu alat bagaimana perpaduan ini dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Jadi, kita nak melentur buluh, biarlah daripada rebungnya, Sean. Betul, ya. Okey, jadi saya tidak mahu bercerita, Sean. Disebabkan hari ini kita nak meneroka, jadi berkata kita buka minda anak-anak saya bersama dengan saya pada hari ini untuk meneroka topik ini. Mungkin sesiapa di dalam talian yang sedang bersama dengan saya dan kawan-kawan di rumah boleh ceritakan atau boleh berikan bagaimana sukan ini mampu menjadi alat kepada alat untuk menyatukan kita semua rakyat Malaysia. Ada sesiapa yang mahu memberikan idea? Ataupun kita kena Anda pilih boleh pula? dengar tak? Okey. Nampak macam cikgu nak pilih, cikgu? Okey, Bella, mungkin Bella boleh kongsikan dengan cikgu, Abang Sean dan kawan-kawan di rumah bagaimana sukan mampu menjadi alat perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Silakan Bella. Melalui rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP. Okey, RIMUP, Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan merupakan salah satu rancangan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia juga, Aisyah. Okey, mungkin Bella boleh ceritakan bagaimana program RIMUP ini dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat sedari sekolah. Program ini diperkenalkan pada tahun 2005. Program ini bertujuan untuk menyemai keharmonian kaum dalam kalangan masyarakat melalui aktiviti sukan serta penggabungan beberapa sekolah yang melibatkan murid berbagai kaum yang bersaing dalam kumpulan yang sama. Okey, macam juga saya di sekolah, Sean, kita terdiri daripada murid yang pelbagai kaum. Jadi kita libatkan murid-murid pelbagai kaum ini, kita kumpulkan, jadikan mereka dalam satu pasukan, kemudian pergi ke sekolah lain ataupun dikumpulkan di suatu kawasan lain untuk bersaing dengan murid-murid dari kumpulan yang lain. Dan untuk RIMUP ini, kita tidak hanya melibatkan murid sekolah semata-mata, kita juga melibatkan masyarakat setempat yang pelbagai kaum, Sean. Okey, sangat menarik. Jadi, RIMUP ini ternyatalah mampu menjadi salah satu alat bagaimana penyatuan kaum itu dapat berlaku di Malaysia. Wow. Okey, yang seterusnya, selain daripada rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun RIMUP, apa lagi
alat lain yang boleh kita gunakan untuk menyemai perpaduan dalam kalangan masyarakat melalui sukan? Okey, mungkin Akil. Saya Akil. Okey, Akil, boleh kongsikan dengan kawan-kawan? Satu murid, satu sukan. Okey, program Satu Murid Satu Sukan. Mungkin Akil boleh ceritakan apa yang dah Akil teroka melalui program Satu Murid Satu Sukan ini? Program Satu Murid Satu Sukan ini diperkenalkan pada tahun 2011. Program ini bertujuan untuk menggalakkan murid untuk terlibat dalam bidang sukan. Program ini dapat memupuk elemen kerjasama dalam kalangan pelbagai murid, pelbagai kaum dan murid. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Akil sebentar tadi, kita tahu semua sekolah di Malaysia, baik di sekolah rendah maupun di peringkat sekolah menengah, kita ada program Satu Murid Satu Sukan yang mana setiap murid dah diberikan satu sukan. Jadi kita nak galakkan sukan ini dan tanpa mengira kaum, kita tidak ada satu-satu kaum yang memonopoli sesuatu jenis sukan, Sean. Jadi kita bagikan siap-siap murid-murid ini, kita letakkan mereka dalam satu-satu jenis sukan tertentu. Jadi mereka akan berkolaborasi ataupun berkolaboratif, bekerjasama. Demi mencapai kejayaan. Tak kira lah apa bangsa, apa warna kulit sekalipun, semua tetap bersatu untuk satu pasukan yang sama. Wow, sangat menarik tu. Betul. Okey, selain daripada program remote, selain daripada program Satu Murid Satu Sukan, apa lagi program yang kita ada? Saya Arisa. Okey, silakan Arisa. Menjalankan kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Okey. MSSM. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM. Okey, mungkin Arisa boleh ceritakan dan kongsikan bagaimana MSSM ini dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Program MSSM ni dianjurkan setiap tahun. Ia tempat pengumpulan atlet daripada seluruh negara untuk mengasah dan mempamerkan bakat dalam bidang sukan. Jadi atlet-atlet ni satu kaum sahajakah ataupun pelbagai kaum, Arisa? Pelbagai kaum. Pelbagai kaum. Contohnya kita ada, sebab MSSM ni adalah acara terbesar kebangsaan untuk peringkat sekolah yang mana kita kumpulkan atlet-atlet dari seluruh negara. Mewakili negeri masing-masing, mewakili kontingen masing-masing. Jadi dalam satu-satu kontingen kita tidak tumpukan kepada satu kaum sahaja kan, Sean? Okey, contoh saya dan Sean mewakili wilayah persekutuan. Jadi kita berdua berlainan kaum. Tapi tetap kita bawa nama satu kontingen yang sama. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana persaingan yang sihat berlaku dalam kalangan atlet. Yang mana persaingan ini bukan untuk menjatuhkan mana-mana kaum. Tidak sama sekali. Sebaliknya bersatu padu dalam kalangan kaum yang pelbagai ini untuk kita tingkatkan ataupun bawa nama pasukan kita untuk mencapai kejayaan. Jadi secara tak langsung, perkara ini dah dapat menjadi alat kepada perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia. Okey, kita dah ada 3. Yang pertama tadi kita ada remote. Yang kedua kita ada program Satu Murid Satu Sukan. Yang ketiga kita ada MSSM. Saya yakin yang berada di rumah juga dah turut sama dengan kita pada hari ini. Buka buku sejarah masing-masing, muka surat 165. Malaysia di Persada Sukan. Jadi mungkin Aris, sebab Aris dah angkat tangan dah tadi nak berkongsi sebenarnya. Aris boleh kongsikan elemen yang seterusnya, bagaimana sukan ini mampu menjadi alat perpaduan di Malaysia. Kita Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, penubuhan Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, mungkin Aris boleh terangkan bagaimana penubuhan Sekolah Sukan Bukit Jalil ini mampu menjadi alat kepada penyatuan ataupun perpaduan kaum di Malaysia. Sekolah Sukan Bukit Jalil ialah sebuah sekolah yang tidak mengira bangsa dan agama, di mana semua atlet berpotensi diberikan peluang untuk belajar dan berlatih di sekolah sukan. Dengan itu, perpaduan yang terbentuk mengukuhkan semangat atlet untuk mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Terdapat juga sekolah sukan di Terengganu, Pahang dan dengan fungsi yang sama. Okey, penubuhan Sekolah Sukan Bukit Jalil ini sebagaimana yang kita lihat, kebanyakan atlet-atlet kita Malaysia, atlet-atlet yang mewakili Malaysia ke Persada Sukan Antarabangsa dilatih dan diambil daripada sekolah ini, Sean. Okey, dan kalau kita lihat pencapaian-pencapaian mereka, pencapaian-pencapaian atlet kita sangatlah membanggakan. Betul itu. Padahal
mereka ini berasal dari akar yang berlainan, akar yang berbeza, dari negeri yang berbeza. Namun apabila dikumpulkan setempat dan diberi latihan yang betul dan juga oleh jurulatih yang pakar, tanpa mengira latar belakang mereka, mereka mampu menjadi sehebat itu. Dan saya yakin anak-anak saya yang berada dengan saya pada hari ini dan juga murid-murid yang berada di rumah, siapa sahaja kita, daripada mana kita datang, apa sahaja kaum kita, jangan pernah cuba untuk berhenti mencuba. Kerana bila kita mencuba, kita makin termotivasi untuk mencapai kejayaan. Kan, Sean? Dan apabila kita tak cuba, apabila apa je punya pepatah, bila kita berhenti bercuba, kita akan gagal. Something like that lah. Lebih kurang kan. Aku lupa je pepatah. Tapi yang penting tu kena cuba, kena sentiasa gigih dan tidak berputus asa. Bukan apa, Sean. Sebabnya kita perlu mencuba dengan gigih kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya, Sean. Betul. Sebab itulah kita mulakan daripada peringkat paling rendah, di peringkat sekolah. Kerana kita nak melentur buluh ini daripada rebungnya. Ya, betul. Jadi, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan pelbagai jenis program-program yang sebagaimana yang dikongsikan oleh anak-anak saya sebentar tadi, dan juga saya yakin yang anak-anak di rumah juga tahu tentang ini. Jadi program-program ini secara tidak langsung mampu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi inilah yang kita nak fokuskan. Bukan sekadar kita nak fokuskan, okey, masuk sukan mesti menang, pergi bertanding mesti menang. Tidak semestinya sebenarnya. Sebab kita dalam satu pasukan, kita tidak tertumpu kepada satu kaum tertentu sahaja. Betul, Ego. Sebab kita tak ada monopoli. Okey, Melayu kena main ni. Tak ada, Ego. India kena main ni, China kena main ni. Tidak, kita tidak. Sebab kita buka peluang yang sama rata kepada semua. Contohnya seperti kita tengok kejohanan yang baru-baru berlangsung pada tahun ini, kejohanan badminton terbuka All England. Bagaimana Lee Zijia menumpaskan pesaingnya daripada Denmark. Siapa jurulatih Lee Zijia ini sebenarnya? Kita tengok, jurulatih Lee Zijia juga terdiri daripada pelbagai kaum. Betul. Kita ada Datuk Misbun Siddiq, kita ada Hendrawan yang juga turut melatih. Walaupun Datuk Misbun Siddiq ada Melayu, Lee Zijia adalah Cina, tapi tidak menjadi masalah untuk kedua-dua kaum ini bertembung dan bersatu. Betul, Cikgu. Ya, memang baiklah, Cikgu. Ada apa Cikgu nak tambah untuk topik ni, Cikgu? Okey, jadi saya rasa untuk memupuk perpaduan ini sebenarnya terdapat pelbagai cara sebenarnya, Sean. Sebab kita fokuskan pada hari ini bukan sekadar sukan. Yang mana kita fokuskan pada hari ini juga dalam topik sejarah dan juga pendidikan civic kita pada hari ini, kita bagaimana sukan ini mampu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Jadi kita semaikan benih daripada kecil supaya bila berkembang mekar, bunga itu harum mewangi dengan perpaduan, Sean. Ya, Cikgu. Berkaitan dengan sukan, Cikgu, yang seperti yang saya nampak di atas meja ni, ada banyak jenis bola berkaitan dengan sukan. Mungkin Cikgu boleh terangkan kepada kita untuk semua. Mungkin ada di antara mereka yang ada di rumah tak tahu yang ni bola ni untuk apa, untuk sukan mana. Yang ni memanglah tahu, kita tahu untuk bola sepak. Mungkin Cikgu boleh terangkan ada apanya di atas meja ni dan dia berkaitan dengan sukan yang mana satu, Cikgu? Okey, saya nak tanya Sean dulu. Boleh? Boleh, Cikgu. Saya cuba, Cikgu. So, alang-alang Sean ada kat sini. Okey, yang oranye ni bola untuk apa, Sean? Okey, dia nampak macam bola keranjang tapi bukan. Rasanya bola tampar? Okey, okey, sebenarnya bola oranye ni bukan bola tampar, ini bola yang digunakan standard Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Kita gunakan untuk bola jaring, Sean. Okey, Cikgu dah tahu dah. Cikgu dah tahu saya tak pernah main bola jaring. Sebab tu saya pun tidak pernah bermain bola jaring. Cikgu tahulah. Tapi saya tahu sebabnya saya berada di sekolah. Okey, kalau yang paling kecil ini. Dia nampak macam bola golf tapi besar, besar sikit, Cikgu. Mungkin sebab saya nampak dia ada kayu hoki, so saya rasa hoki lah, Cikgu. Okey, inilah ini stick hoki yang mana kita main dengan bola tersebut. Betul, Sean. Okey. Malaysia juga terkenal dengan sukan hoki ni sebenarnya, Sean. Ya, betul, Cikgu. Kalau Sean tahu. Okey, yang di hujung sekali, persis. Kalau dari jauh tak nampak, mungkin saya ingat Sean. Okey. Berkilat sama macam Sean hari ni. Kan? Mana tahu, kenapa Sean buat apa yang Sean buat kat sana tu? Bukan saya lah. Ini sebenarnya adalah bola yang mempunyai, kalau tak silap saya, ada 3 lubang, Cikgu. Betul, Sean. Untuk masukkan jari untuk pegang. Ya, betul, Sean. Rasanya pegang macam ni ke, Cikgu? Mungkin Sean boleh pegang? Okey, saya akan cuba, Cikgu. Takut jatuh pula. Ini dia, dia pegang macam ni tapi agak berat lah, Cikgu. Saya tak panaskan badan lagi. Ini dia. Ini dia, Cikgu. Bola untuk bowling, Cikgu. Betul, Sean. Bola untuk bowling. Sama berkilat, kan? Okey, selain itu, yang ni kayu apa, Cikgu? Kenapa kayu besi? Ini bukan kayu, Sean. Ya. Ini adalah baton.
Oh ya, baton. Okey, kalau kita tengok untuk acara-acara lari berganti-ganti ataupun relay, baton inilah yang kita gunakan. Maknanya pelari pertama akan pas kepada pelari kedua, pelari kedua akan pas kepada pelari ketiga dan pelari ketiga akan pas kepada pelari terakhir. Betul lah, dan ini juga memerlukan kerjasama di antara semua pelari. Betul Sean, relay adalah acara yang paling memerlukan kerjasama dan persefahaman antara satu sama lain. Sebab kalau tak bekerjasama, tak ada persefahaman, macam mana nak pas pas tangan kanan, sambut tangan kanan juga macam mana? Susah kan? Dan bukan saja bila nak pas baton tu cikgu, tetapi juga kelajuan di antara pelari pertama dan kedua yang nak pas tu, cikgu, dia kena sama baru boleh pas. Kalau tidak, dia akan susah sikit lah. Sebab tu kerjasama tu sangat penting dan juga dapat memupuk perpaduan di antara kaum yang berbilang. Okey, tetapi sebelum kita meneruskan dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika? Tahukah anda, Ratu Squash Negara, Datuk Nicole Ann David berjaya mengekalkan kedudukan sebagai pemain squash nombor 1 dunia selama 111 bulan. Bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu AA. Jom Cikgu, kita teruskan perbualan kita. Boleh Sean, tapi sebelum kita teruskan, suka juga untuk saya berkongsi yang mana penganjuran sukan ini tidak tertumpu kepada sekolah semata-mata di Malaysia. Kita juga buka peluang penganjuran sukan ini di peringkat IPT, iaitu sukan antara Institut Pengajian Tinggi, SUKIP, yang mana melibatkan universiti-universiti tempatan di Malaysia. Dan juga kita sebagai negara yang berbilang kaum dan negara yang harmonis, Sean, kita tidak berikan peluang hanya kepada orang normal sahaja untuk bersukan. Malah kita juga buka peluang kepada orang-orang kelainan upaya ataupun kurang upaya untuk bersukan. Yang mana orang-orang kelainan upaya dan kurang upaya ini mereka bersukan melalui sukan Paralimpik. Dan kita ada atlet-atlet kita yang telah menempa nama di peringkat antarabangsa. Contohnya seperti Rizwan yang telah berjaya memonopoli acara pecut bagi sukan Paralimpik, Latif Romli untuk acara lompat jauh dan sebagainya. Dan mereka ini ternyata kekurangan bukanlah satu kelemahan bagi mereka. Betul, Cikgu. Kurang macam mana pun dia tetap boleh menyumbang sesuatu kepada negara. Betul, Cikgu. Okey, untuk hari ini saya bawakan anak-anak saya untuk kita buat satu aktiviti hands-on sebenarnya. Okey. Dan aktiviti hands-on ni juga dapat menceritakan bagaimana kegemilangan Malaysia menempa nama di persada antarabangsa sebenarnya. Bagaimana atlet-atlet kita yang telah mewakili negara berjaya menjadi motivasi buat anak-anak saya berenam, dan saya yakin atlet-atlet Malaysia yang ramai sebenarnya ni mampu menjadi motivasi ataupun pembakar semangat buat semua rakyat Malaysia, tak kiralah lapisan umur daripada kanak-kanak ke, remaja ke, dewasa ke, semua sebenarnya. Dan hari ini kita nak buat poster atlet kebanggaanku. Wow, itulah aktivitinya, Cikgu. Yes, itu aktiviti. Betul. Okey, dan sebab saya rasa kalau saya nak siapkan di sini mungkin bersepah meja ni nanti, Sean. Sebab saya kalau saya buat kerja, I have to have everything. Kena satu meja kena kosong, Cikgu, macam saya lah, Cikgu. Kena kosong. Sebab tu kadang-kadang saya buat sampai kat lantai, Cikgu. Okey. Jadi saya dah siapkan satu contoh poster untuk anak-anak saya tengok. Okey, ini adalah contoh poster yang saya sediakan lah. Wow. Sean kenal tak siapa? Azizul Hasmi. Azizul Hasni Awang. Okey, saya rasa rakyat Malaysia kenal siapa Azizul Hasni Awang. Ini adalah The Pocket Rocket Man. Yang mana beliau merupakan atlet berbasikal dalam acara Kirin. Okey. Ini ada contohnya yang mana hari ini anak murid saya akan siapkan satu poster. Macam ni lah, Cikgu. Macam ni, cuma mereka memilih atlet mereka sendiri. Yang mana atlet yang mereka kagumi dan menjadi inspirasi buat mereka. Jadi mereka akan ceritakan juga kepada kita kenapa mereka memilih atlet ini dan bagaimana atlet ini memberi inspirasi kepada mereka. Okey, Cikgu, boleh. Jadi ini antara bahan-bahan yang kita boleh gunakan lah untuk kita sediakan poster. Kita ada mounting board, gunting, pembaris dan gam dan juga sebagainya. Cuma apa yang saya nak pesan dekat sini, selain daripada SOP COVID-19, kita juga ada SOP lah ketika nak menggunakan peralatan-peralatan tajam. Betul. Supaya tidak berlaku kecederaan ataupun kemalangan yang tidak diingini. Jadi anak-anak yang berada di rumah boleh dapatkan bantuan daripada ibu bapa ataupun abang-abang ataupun kakak-kakak yang lebih besar daripada kamu
Dan juga yang berada di rumah pun sama. Jangan sesuka hati untuk menggunakan peralatan tajam dan peralatan-peralatan yang membahayakan diri sendiri. Jadi mungkin kita boleh mulakan. Semua dah ready dengan bahan masing-masing? Cuba angkat sikit, tunjuk dekat saya bahan apa yang awak dah ready tu. Dah pegang gunting dah. Gunting Laju dah betul ada. pegang gunting, pegang kertas. Okey. Dan sebagainya. Biasanya poster kita tengok Sean orang lukis. Ya cikgu. Orang lukis kan. Tapi ini untuk menjimatkan masa lah kata kita. Sebab sekarang kita berada di dunia digital. Ya betul cikgu. Jadi mereka boleh cari daripada sumber-sumber seperti Google, buku, majalah, surat khabar dan sebagainya untuk mereka realisasikan poster mereka hari ini. Mungkin kalau mereka lukis saya tak nampak rupa atletnya. Ya cikgu. Okey, jadi kalau semua dah bersedia, kita boleh mulakan aktiviti untuk membuat poster itu sekarang. Dan sambil awak buat aktiviti, saya akan tanya jugalah siapa atlet yang akan awak, yang menjadi inspirasi awak untuk awak siapkan poster awak. Okey, semua dah bersedia? Okay, awak boleh mula menyiapkan poster awak sekarang. Okey, nampak mereka macam sangat teruja, sangat excited untuk buat kerja mereka. Betul, Sean. Okey, kita akan buat sekali ke cikgu? Saya dah buat. Sean dah buat ke? Okey, tak apalah cikgu. Kalau saya buat tu nanti tak nampak pula macam atlet cikgu. Okey. Ya cikgu, silakan. Okey Sean, sebenarnya Malaysia juga selain daripada penglibatan kita dalam acara sukan di peringkat antarabangsa, kita juga merupakan sebuah negara yang pernah menganjurkan sukan. Tapi saya tidak mahu berkongsi itu terlebih dahulu. Okey cikgu. Okey, sebagaimana kita yang pernah terlibat dengan sukan-sukan di persada antarabangsa, kita terdapat pelbagai jenis kejayaan dan dah kita kecapi sebenarnya. Kita atlet Malaysia pernah mewakili Malaysia ke sukan SEA, ke sukan Asia, ke sukan Olimpik, malah ke sukan Commonwealth. Sukan Olimpik adalah sukan tertinggi sebagaimana yang kita tahu. Mungkin kalau squash dipertandingkan di Olimpik musim panas, mungkin kita akan menang. Kita dah ada banyak emas. Sudah tentu ego. Sudah tentu. Kita dah ada banyak emas. Tapi malangnya squash tidak dipertandingkan di peringkat Olimpik. Mungkin mereka tahu kalau mereka pertandingkan di Olimpik, squash itu bakal dibolot oleh kita. Betul ego. Memang tetap. Okey, sebagaimana sebab kita dah tengok trivia tadi, Datuk Nicole and David berjaya mengekalkan kejuaraan ataupun pemain squash nombor 1 dunia selama 111 bulan. 111 bulan, agak lama ego. Hampir 10 tahun. Ya, betul. Hampir 10 tahun. Tak mudah untuk seorang pemain yang orang tak pernah kenal pun siapa dia dahulu. Mampu mengekalkan kejuaraan itu selama ataupun mampu mengekalkan nama itu selama 111 bulan. Kalau kita Sean agak-agak mampu ataupun tidak. Cikgu, macam cikgu sebutkan tadi kan, sebelum ni ada MSSM ataupun masih ada lah. Tapi sebelum MSSM tu kena MSS contoh KL dan sebelum tu kena wakil sekolah. Betul. Dulu saya tak dapat nak wakil sekolah, saya wakil lorong saja. Okey, kalau di sekolah kita ada kejohanan sukan dan olahraga tahunan di sekolah, tapi malangnya disebabkan isu pandemik yang melanda negara kita dah 2 tahun tidak ada penganjuran sukan ini di sekolah. Yang ada cuma pertandingan-pertandingan sukan yang melibatkan yang boleh dijalankan secara dalam talian, contohnya seperti catur dan apa-apalah contoh pertandingan yang masih boleh dijalankan. Tapi saya suka untuk berkongsi kejayaan-kejayaan atlet kita pada masa kini. Contohnya baru-baru ini di Tokyo. Kalau Sean tahu apa sukan yang berlangsung di Tokyo baru-baru ini? Kalau tak silap saya adalah sukan Olimpik. Okey, Olimpik belum je. Belum lagi. Okey, tahun ini maksud saya, tahun ini. Tahun ini. Saya tak pastilah cikgu. Okey, tahun ini yang baru sahaja berlangsung, baru saja, ini memang betul-betul baru, fresh from the oven orang kata. Ada kejohanan terjun dunia FINA. Yang mana salah seorang daripada atlet kita telah berjaya membawa pulang pingat emas. Satu-satunya emas yang dibawa pulang ketika FINA. Okey, itu Pendelela Rinong. Betul. Pendelela Rinong berjaya membawa pulang emas bagi acara 10 meter platform. Itu memang acara Pendelela memang tidak dapat dinafikan. Maknanya kita hantar beberapa atlet, namun mungkin rezeki tidak menjebelahi Malaysia, namun kita tetap mampu berbangga dengan atlet ini, mampu terpilih dan mampu mewakili Malaysia. Betul ego. Okey, contohnya ketika sukan SEA, the latest sukan SEA, Sean, 2019 di Filipina. Di Filipina, baru je nak jawab. Kita lihat bagaimana Malaysia mampu mendapat lebih 50 pingat emas, Sean. Betul cikgu. Ketika di sukan SEA Filipina, mana kita dapat menggondol pingat emas melalui acara seperti bola jaring, badminton kita ada. Tapi dalam banyak-banyak sukan sebenarnya, kita ada satu sukan yang kita panggil
Ibu Emas. Ibu Emas? Yes, Sukan apa tu, ibu Ibu? kepada pingat emas. Oh. Maknanya semua orang memang aim nak dapatkan pingat emas untuk sukan ini sebenarnya. Oh, ya ke? Sukan mana, Ibu? Kalau Sean bijak, mungkin Sean boleh kongsikan. Saya rasa Sean cakap dekat saya, Sean pernah try sukan ni. Oh, ya ke? Badminton ke, Ibu? Okey. Bukan, Ibu Emas dalam acara sukan, setiap kali event sukan adalah bola sepak, Sean. Oh, okey. Okay, mungkin kita tak main bola sepak, Sean. Saya pernah cuba. Tapi saya tu tak kira wakil lah, cikgu. Saya tu kaki bangku. Okay, kalau saya pula, saya main bola sepak, saya tidak sepak bola. Saya banyak menyepak kaki pihak lawan. Aduh. Jadi disebabkan itu jugalah saya tidak bermain bola sepak. Okey, baik. Okey, mungkin anak-anak saya dah siapkan poster. Ada yang dah siap poster? Okey, nampaknya ada di antara anda. Ada, Kalau dah sebab siap, saya tak suka nak berkongsi bila saya yang bercakap. Mungkin mereka boleh berkongsi kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh atlet-atlet kita sebenarnya. Betul. Ada yang dah siap? Okey, boleh angkat tangan siapa yang dah siap? Thumbs up. Okey, Fawaz semua dah dah siap. Bagus. Bella. Okey, ada siapa-siapa yang nak kongsikan dahulu? Okey, Jaslyn. Mungkin Jaslyn boleh kongsikan? Silakan, Jaslyn. Wow. Mungkin boleh tengahkan sikit ke kiri sikit. Okey, ke belakang macam ni. Ya, nampak tu. Wow. Datuk Lee Chong Wei. Malaysian hero. Okey, mungkin Jaslyn boleh ceritakan poster siapa yang Jaslyn siapkan dan mengapa Jaslyn memilih atlet ini sebagai inspirasi Jaslyn? Saya memilih Datuk Lee Chong Wei sebagai atlet poster saya. Datuk Lee Chong Wei merupakan seorang atlet badminton anak kelahiran negeri Perak yang terkenal di serata dunia. Beliau mula bermain badminton pada umur 11 tahun. Datuk Misbun Siti merupakan jurulatih yang melatih Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei telah mengharumkan nama negara kita dengan memegang rekod sebagai pemain nombor 1 di dunia selama 349 minggu. Beliau telah memenangi 69 kejuaraan termasuk 3 pingat perak di Olimpik. Usaha gigih dan tidak putus asa yang ditunjukkan oleh Datuk Lee Chong Wei telah memberikan saya inspirasi dalam kehidupan saya. Kerana itu saya memilih Datuk Lee Chong Wei sebagai atlet untuk membuat poster saya. Terima kasih. Okay. Lancar sekali. Okey, dan jelas kita lihat Datuk Lee Chong Wei tidak dapat dipertikaikan lagi kejayaan-kejayaan telah dibawa pulang oleh Datuk Lee Chong Wei. So, mana 3 pingat perak di Olimpik itu dah cukup membanggakan Sean sebenarnya. Okey, terima kasih Jaslyn dengan atlet ataupun idolanya Datuk Lee Chong Wei. Mungkin seterusnya kita ada Akil untuk berkongsi. Silakan Akil. Mungkin boleh tengahkan sikit. Okey, Akil boleh angkat sikit. Tengahkan sikit. Dan ke belakang sikit. Nampak separuh je. Oh, okey, nampaklah. Okey, Akil. Mungkin Akil boleh ceritakan siapa atlet idola Akil dan mengapa atlet ini yang dipilih oleh Akil? Shalin Zulkifli, beliau lahir pada... Saya membuat poster tentang Shalin Zulkifli. Beliau lahir pada 28 Mac bulan 3 1978 di Islington, London, England. Beliau merupakan seorang pemain bowling Malaysia. Beliau pernah memenangi banyak pertandingan seperti World Champion Master pada 2001. Beliau berjaya mendapatkan nombor 1. Pada tahun 1996, beliau mendapat tempat kedua pada kejohanan AMF Bowling World Cup. Pada 1998, beliau berjaya mendapatkan tempat ketiga pada MFF Bowling World Cup. Beliau juga dikenali sebagai Ratu Bowling Negara. Okey, terima kasih Akil. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Akil sebentar tadi, Shalin Zulkifli, namun atlet-atlet yang 2 atlet yang telah diperkenalkan ini adalah atlet-atlet yang sudah bersara. Ya, betul. Namun sumbangan mereka masih ada. Macam Shalin mungkin buka bowling lane sendiri untuk tujuan bagaimana minatnya terhadap bowling ini sampai dia sanggup buka. Beliau sanggup buka bowling lane sendiri. Okey, terima kasih Akil. Seterusnya yang ketiga, mungkin kita boleh dapatkan Aris untuk membentangkan poster awak, Aris. Silakan Aris. Terima kasih cikgu. Sama. Saya mengidolakan Datuk M. Rajamani. Saya mengidolakan Datuk M. Rajamani kerana
Oh. Ya, Aris. Aris, kenapa dengan kamera tu, Aris? Kerana beliau ialah ahli sukan wanita tahunan 1966 di Malaysia. Ya. Pada tahun 1964, Aris beliau mungkin memilih- sebelum tu Aris boleh buka kamera dulu, Aris. Tak nampaklah muka anda. Kamera Aris off. Okey. Okey, ceritakan. Okey, tak apa, cerita je, Aris. Kerana beliau ialah ahli sukan wanita tahun 1966 di Malaysia. Ya. Pada tahun 1964, beliau mewakili Malaysia untuk olahraga dalam sukan Olimpik yang diadakan di Tokyo, Jepun. Dan pada tahun 1965, beliau mencapai 4 pingat emas dalam sukan SFP yang diadakan di Kuala Lumpur untuk perlumbaan 200 meter, 400 meter, 800 meter dan 4x100 meter. Kemudian pada tahun berikutnya, beliau memenangi perlumbaan 400 meter, 800 meter dan 4x100 meter. Serta mendapat tempat kedua dalam perlumbaan 200 meter di sukan SAP di Bangkok. Disebabkan kebanggaan yang beliau memberikan kepada negara, Raja Bani telah dianugerahkan dengan darjah Datuk Paduka Tuanku Jaafar yang membawa gelar Datuk oleh Sultan Negeri Sembilan pada 22 Julai 2006. Okey. Okey, terima kasih, Haris. Terima kasih kerana sudi berkongsikan. Sebab kalau tidak dikongsikan pada hari ini, mungkin rakyat Malaysia ada yang tidak mengenali siapa Datuk M. Rajamani. Dan Datuk M. Rajamani sebenarnya sangat hebat orangnya kerana mampu mengungguli acara pecut. Ya. Dan juga acara pecut lah orang kata, sebabnya bagi seorang perempuan untuk acara pecut. Ya. Sebab banyak acara yang diwakili oleh dia, 100 meter, 200 meter, 400 meter, even relay 4 kali 100 meter. Sangat hebatlah bagi saya. Tapi terima kasih juga kerana menjelmakan kembali Datuk M. Rajamani kepada kami hari ini. Dan yang seterusnya kita ada Fawaz. Silakan Fawaz. Dari tadi senyap je Fawaz. Silakan ya. Nak dengar suara anda. Poster saya tentang legenda bola sepak Malaysia, iaitu Datuk Mohtar Dahari. Datuk Mohtar Dahari ialah seorang pemain bola sepak negara. Nama penuh beliau ialah Muhammad Mohtar bin Dahari. Beliau dilahirkan pada 13 November 1993 di setapak Kuala Lumpur. Beliau meninggal pada usia 37 tahun. Beliau bermain sebagai posisi penyerang. Beliau gemar memakai baju jersey bernombor 10. Okey, Fawaz. Beliau bermain bola sepak untuk Malaysia dan Selangor. Beliau membantu Selangor FA memenangi Piala Malaysia 10 kali dan menjaringkan 177 gol bersama-sama. Beliau merupakan penyerang terbaik di Malaysia. Beliau telah membantu Malaysia memenangi pingat Kangsar Sukan Asia 1974 dan pingat emas Sukan C berturut-turut pada tahun 1977 dan 1979. Beliau juga menjadikan gol kemenangan 2 kali dengan 2-0 bagi Liga Malaysia yang ke-6 menentang Arsenal FC. Beliau dinamakan penyerang terbaik Asia oleh majalah World Star Scorcher ketika berusia 23 tahun. Okey, terima kasih Fawaz. Terima kasih Fawaz. Dan untuk penerangan yang sangat menyeluruh ya, Go. Saya rasa, saya tahu kenapa Fawaz memilih Datuk Mohtar Dahari. Ya, kenapa ya, Go? Okey, kalau Sean perasan di awal ketika Fawaz memperkenalkan diri tadi, namanya adalah Fawaz Wazif bin Mohtar Zamimi. Jadi nama Mohtar itu selain daripada nama bapa Fawaz sendiri, jadi Fawaz juga mengidolakan Datuk Mohtar Dahari. Yang juga gelaran Datuk Mohtar Dahari, kalau tak silap saya, beliau digelar oleh Super Moh. Ya betul, super. Okey. Kita tinggal lagi 2 murid ya yang belum membentangkan lagi kerja mereka. Silakan. Okey, silakan Arisa. Arisa, sila bentangkan poster awak, Arisa. Okey, saya rasa Arisa mengalami masalah teknikal, mungkin tak dengar. Arisa dengar tak? Okey, itu dia. Okey, silakan. Okey, teruskan Arisa. Dengar. Dengar Arisa, dengar. Okey, siapa atlet idola awak, Arisa?
Saya mengidolakan Datuk Nicole and David kerana beliau adalah antara pemain terbaik squash di dunia. Okey, jadi mungkin Arissa boleh kongsikan kejayaan-kejayaan yang dibawa pulang oleh Datuk Nicole and David untuk semua orang tahu. Kenapa Arissa mengidolakan Datuk Nicole and David? Beliau ialah seorang pemain squash profesional dan wanita Asia pertama yang menduduki tangga pertama dunia dalam sukan squash wanita. Pada tahun 1994, beliau dipilih untuk menyertai pasukan squash Negeri Pulau Pinang untuk Tamasya Sukan Malaysia dan berjaya menggondol pingat emas dalam acara pasukan. Pada tahun yang sama, beliau meraih 2 gelaran antarabangsa pertamanya, iaitu Hong Kong bawah 13 dan Terbuka Junior Scotland bawah 12. Beliau merupakan pemain squash pertama yang menjuarai kejohanan squash junior sedunia 2 kali, iaitu pada tahun 1999 dan 2001. Pada 7 Jun 2008, beliau dikurniakan gelaran Darjah Bakti sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Terima kasih. Okey, terima kasih Arissa. Dan untuk makluman Sean dan juga anak-anak yang sedang menyaksikan kita di rumah, Datuk Nicole and David merupakan penerima pertama Darjah Bakti daripada Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan sebagaimana yang kita tahulah, kalau kita tengok atlet-atlet kita diberi penghargaan yang selayaknya kepada mereka, Sean. Ya, cikgu. Okey, kita bergerak kepada murid yang terakhir. Takut tak sempat Bella. pula. Silakan Bella. Lama Bella menunggu. Silakan Bella. Bella mungkin nak kongsikan siapa idola Bella. Okey Bella. Atlet idola saya ialah Pandelela Rinong. Ya. Okey Bella, kongsikan kenapa. Rinong ialah seorang atlet. Pandelela Rinong ialah seorang atlet Malaysia bagi acara terjun. Beliau menjadi wanita pertama Malaysia pembaca bendera di upacara pembukaan Sukan Olimpik Musim Panas 2012 di London dan mencatat sejarah sebagai atlet wanita Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik, iaitu dalam acara terjunan 10 meter platform wanita, dan atlet Malaysia kedua memenangi pingat Olimpik 2012 di London selepas Datuk Lee Chong Wei dalam acara badminton. Okey, terima kasih Bella atas perkongsian anda. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika? Tahukah anda, pingat emas bola sepak merupakan pingat paling bernilai dalam sukan C yang menjadi dambaan setiap kontingen yang bertanding. Bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu AA. Baiklah Cikgu, kita dah nak sampai ke penghujung program pada hari ini. Mungkin Cikgu boleh berikan rumusan untuk penerokan kita pada hari ini. Saya rasa sangat cepat yang masa berlalu hari ini. Okey, sebagai rumusannya, bagaimana yang semua tahu pada hari ini kita telah belajar mengenai bagaimana Malaysia berada di persada sukan dan juga sukan kebanggaan negara, yang mana kita telah meletakkan Malaysia tidak menumpukan kepada sesuatu kaum tertentu untuk memonopoli sesuatu kaum tertentu. Dan kita lihat bagaimana sukan ini mampu menjadi alat untuk menyuntik elemen kebersamaan dan kebersatuan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kita hidup dalam kalangan masyarakat yang pelbagai dan juga terdiri daripada pelbagai latar belakang sebenarnya, datang daripada pelbagai akar umbi. Maka sukan inilah salah satunya cara bagaimana untuk kita menyemai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kita juga telah belajar bagaimana untuk menghargai jasa-jasa atlet-atlet ataupun mereka yang pernah menyumbangkan sesuatu untuk negara daripada dahulu sehingga sekarang lah, Sean. Yang mana akhirnya kita kembalikan kredit itu kepada mereka juga. Betul Cikgu. Okeylah, baiklah Cikgu, sebelum kita berakhir, saya nak berterima kasih kepada Cikgu atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, iaitu Christabella, Fawaz, Akil, Jaslyn, Arissa dan juga Aris. Terima kasih kerana bersama kita dan pastikan anda sentiasa ikut SOP yang ditetapkan bagi menangani
penularan COVID-19. Dan seperti yang cikgu tahu kan, untuk sebelum kita berakhir, kita akan buat sesuatu kan, Ego? Apa tu, Ego? Saya tak tahu, Sean minta saya menyanyi sekali lagi. Ya, sebab suara cikgu sangat-sangat merdu. Dan juga adik-adik kita yang ada dalam talian pun boleh turut serta menyanyi lagu yang dinyanyikan oleh cikgu pada awal tadi. Okey, cikgu, jom kita mulakan. Okey, cikgu dah ada mic ya. Okey, kepada mereka yang ada di rumah pun boleh turut serta menyanyi ya. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menyanyi. Sean pun boleh menyanyi sama-sama dengan saya. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha, cuba melangkah tak ke mana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggul, wajar standing in the eyes of the world. Didik TV KP